Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في هذا الشهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang penonton yang baik hati, yang budiman, yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita bertemu kembali dalam pengajian kitab 66 hadis Fadilat Ramadan. Sebelum kita baca hadis yang ke-14 hari ini, semalam saya ada sebut cara memotong kuku dan ada yang nak saya ulang kembali untuk lebih lengkap 4 cara memotong kuku. Baik. Ada 4 cara memotong kuku, 2 daripada hadis Nabi SAW dan yang ketiga dan yang keempat caranya itu datang daripada ulama kita. Cara yang pertama itu diajar oleh Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi menyebutkan, ya Aisyah, idza qallamti adfarak, wahai Aisyah, kalau kamu nak potong kukumu, fabda'i bil wusta, mulakan dengan jari tengah, thumma bil khinsir, kemudian jari kelingking, thumma bil ibham, kemudian ibu jari, thumma bil binsir, kemudian jari manis, thumma bis sababah, kemudian jari telunjuk. Itu ya. Jadi cara yang pertama, kalau untuk mudah kita buat tangan seperti berdoa sebegini, mulakan dengan kanan dahulu. Apa-apa pun mulakan dengan kanan. Tangan kanan, jari yang pertama sekali, kuku yang dipotongnya adalah pada jari tengah, kemudian silangkan kepada jari kelingking, kemudian ibu jari, kemudian jari manis, kemudian jari telunjuk. Sama juga pada yang kiri ini, iaitu mulakan dengan tengah, kemudian kelingking, ibu, manis dan telunjuk. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, man qassa adfarahu mukhalifan lam yara bi'ainihi ramada. Siapa yang potong kukunya dengan jalan berselang, matanya tidak akan sakit. Lalu kata ulama, cara potongnya adalah dengan jalan khawabis au khasab. Khawabis au khasab. Kenapa disebut khawabis? Nah, cara kita nak potong dengan cara kedudukan tangan seperti berdoa lebih mudahnya. Khawabis mulakan dengan kha. Kha tu khinsir. Waw adalah wusta. Alif ibham, bis ba binsir, kemudian sin sababa. Semula kita mulakan dengan kelingking, tengah, ibu, manis dan telunjuk. Itu namanya khawabis. Khawabis, khinsir, wusta, ibham, binsir dan as-sababah. Yang sebelah ini pula dengan au khasab. Apa dia au khasab? Mulakan dengan au khasab. Ini namanya alif ibham, au waw wusta, kha khinsir, ni khinsir kelingking, sin sababah dan ba binsir. Itu namanya au khasab. Jadi caranya macam mana? Sama juga, kalau begini mulakan paling kiri, ini pun kiri, mulakan paling kiri juga. Apa dia? Dengan ibu jari, selangkan tengah, selangkan kelingking, selangkan telunjuk dan selangkan jadi
manis. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga diajar oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Caranya kedudukan tangan seperti berdoa. Tapi cuma nak potong nanti, terpulanglah dengan cara apa, tapi supaya nak ingat dengan tangan seperti berdoa seperti ini. Kalau Al-Imam Al-Ghazali dimulakan dengan jari telunjuk tidak berselang, ya, ini mengikut turutan. Telunjuk, tengah, manis, kelingking. Oleh kerana seperti kedudukan berdoa, sambung saja kelingking yang satu lagi sebelah kiri. Kelingking, manis, tengah, telunjuk, ibu. Jangan lupa barulah last sekali ibu jari. Nah, semula kalau ikut Imam Al-Ghazali, kedudukan tangan supaya kita ingat, mudah ingat. Seperti berdoa sebegini, mulakan dengan sebelah kanan. Telunjuk berurutan selepasnya, tengah, manis, kelingking, kemudian kelingking lagi, manis, tengah, telunjuk, ibu, jari dan barulah ibu jari sebelah kanan. Al-Imam Al-Ghazali tunjukkan cara sebegitu. Yang terakhir mengikut Imam An-Nawawi rahimahullah. Caranya sama dengan Al-Imam Al-Ghazali, tetapi diselesaikan tangan kanan dahulu. Begini, ya. Kedudukannya sama seperti berdoa, sama seperti Imam Al-Ghazali. Telunjuk dahulu, tengah, manis, kelingking. Bezanya ialah selesaikan telunjuk ni dulu, barulah selesai kanan, barulah sambung lagi kelingking sebelah kiri, manis, tengah, telunjuk dan ibu. Selesai. Semula cara Al-Imam An-Nawawi seperti cara Imam Al-Ghazali, tetapi bezanya diselesaikan dulu yang kanan, barulah selesaikan yang kiri. Baik, semula caranya ialah kedudukan tangan jari ini seperti berdoa. Mulakan seperti juga Al-Imam Al-Ghazali dengan telunjuk, tengah, manis, kelingking. Bezanya selesaikan ibu dulu. Kalau Imam Ghazali selesaikan sebelah ni dulu kan. Nah, selesaikan ini, alhamdulillah, barulah kembali pada kelingking, manis, tengah, telunjuk dan ibu jari. Alhamdulillah, itu 4 cara untuk memotong kuku yang ada di jari-jari tangan dan kiri mengikut 2 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang 2 lagi daripada para alim ulama kita. Itu jari-jari tangan. Tapi kalau kuku yang ada di jari-jari kaki, satu saja caranya. Macam mana? Kedudukan kuku kita, jari di kaki-kaki, di jari-jari di kaki kita sekarang kedudukan macam ini. Supaya sama macam saya ni. Jadi mulakan sahaja daripada kaki sebelah kanan dengan jari kelingking itu. Mulakan daripada sini terus sampai kelingking di kaki kiri. Boleh? Mula daripada sini terus sambung terus. Begitu caranya. Satu saja caranya. Begitulah hadirin. Mudah-mudahan kita dapat berbuat sesuatu, ada dalilnya, ada petunjuknya, supaya jangan main potong sahaja. Sebab itulah Islam, hatta dalam perkara yang kecil sebegini, ada pedoman dan petunjuk daripada hadis dan daripada para alim ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat pada muka surat yang ke-32. Hari ini kita masuk hadis yang ke-14. Alhamdulillah. Di situ puasa sebagai perisai daripada api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Setiap kali kita jumpa perkataan syurga, doa, Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang akan masuk neraka, yang akan masuk syurga. Kalau neraka, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, kami mohon padamu berlindung daripadanya. Jangan masuk neraka, na'udzubillah. Daripada Sayyidina Sa'id ibn Abu Hind, apa daripada beliau? Anna mutarrifan min Bani Amir ibn Sa'sa'ata haddathahu. Sesungguhnya mutarrif daripada Bani Amir ibn Sa'sa'ah bercerita kepadanya apa? Anna Uthman bin Abil As al-Thaqafi,
bahawa Uthman bin Abu al-As al-Thaqafi da'a lahu bilabanin yasqihi, memanggilnya minum susu yang dia tuangkan untuknya. Apa dia? Uthman tadi tu panggil Mutarrif, ada seseorang daripada Bani Amir untuk minum susu itu. Qala Mutarrifun, berkatalah Mutarrif, inni saim, sesungguhnya aku berpuasa. Faqala Uthman yang nak bagi susu tadi tu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perisai daripada api neraka seperti mana perisai salah seorang daripada kamu dalam peperangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Orang yang ada syil, orang yang ada perisai akan selamat daripada sesuatu yang boleh mencederakannya. Umpama, kalau ada orang baling sesuatu, kita ada perisai di tangan ni, apapun jenis perisainya, kita halang, selamat kita daripada kena balingan itu. Sama juga orang yang mungkin nak mencederakan dengan pedang, dengan tombak, dengan kayu, ada perisai ini, akan selamat. Itulah tamthilan. Kalau ada api neraka, maka perisai ini namanya puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini umum ni. Puasa sunat ke? Ya, termasuk. Puasa wajib, kafarah, nazar, puasa qada, ya termasuk. Lebih lagi perisai puasa Ramadan. Alhamdulillah. Terus sahaja hadirin pada muka surat yang sama, hadis yang ke-15 daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Beliau adalah ketua pada kaumnya. Radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rabbuna, Tuhan kita berfirman, as-siyamu junnatun, puasa adalah perisai, yastajinnu bihal abdu minan nar, yang hamba berlindung daripada api neraka dengannya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Sekali lagi, perisai kita menghalang diri kita daripada api neraka. Masuk ke dalam api neraka itu adalah puasa. Mari kita lihat syurga untuk orang yang meninggal dalam keadaan berpuasa, iaitu meninggal dunia dalam keadaan dia berpuasa. Hadis yang ke-16 muka surat 33 daripada Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman. Kita sudah sebut beliau pada pertemuan yang lepas, radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khutima lahu bi siyami yaumin dakhalal jannah, sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan berpuasa pada suatu hari, maksudnya dia hari itu dia berpuasa, dia akan masuk syurga. Masya Allah. Hadis ini riwayat Imam Al-Bazzar. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Imam Al-Tabarani, Imam Abu Nuaim, Imam Abu Al-Syeikh Al-Asbahani dan Imam Ibnu Abi Usamah. Keterangan Imam Al-Munawi menyebutkan di dalam kitabnya Faidul Qadir tentang hadis ini, man khutima umruhu bi siyami yaumin bi an mata wa huwa saimun aw ba'da fitrihi min saumihi dakhala al jannata ma'as sabiqin al awwalin aw min ghairi sabqi adabin. Maksudnya, sesiapa yang di akhir umurnya, yang kita sebut tadi itu, hadis menyebut siapa yang dia berpuasa kemudian dia meninggal, itu ya, ketika berpuasa tu, apa kupasan ulama. Kata Al-Imam Al-Munawi, maksudnya sesiapa yang di akhir umurnya ditutup dengan berpuasa sehari dan dia meninggal dunia dalam keadaan berpuasa atau selepas berbuka puasa, dia akan masuk syurga bersama dengan orang yang terdahulu dan terawal.
dan masuk syurga tanpa didahului azab terlebih dahulu. Ya Allah, alhamdulillah, itulah dia rahsia orang yang selalu berpuasa. Dalam hadis yang hampir sama daripada Sayyidina Hudzaifah Al-Yaman juga radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wa man sama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Dan sesiapa yang berpuasa sehari kerana mencari keridaan Allah, yang dia akhiri hidupnya dengan amal tersebut, dengan puasa, lalu dia meninggal dalam keadaan berpuasa, ataupun selepas buka puasa, dia akan masuk syurga. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Baik. Terus hadis yang ke-17, dijauhkan daripada api neraka. Tadi perisai, ini dijauhkan daripada api neraka. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat yang sangat mulia dan dimaqamkan di Jannatul Baqi'. Kalau kita pergi ke Jannatul Baqi', kubur beliau mudah untuk kita tahu. Iaitu kalau kita pergi di tengah-tengah perkuburan Baqi', dekat dengan kubur Sayyidina Uthman bin Affan. Kubur Sayyidina Uthman paling senang dicari. Kemudian daripada kubur itu 30 meter sebelah kiri, di situ ada satu kubur, iaitu kubur Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Di kubur di situ. Kemudian di depan kuburnya itu, sedikit dalam 10 meter, situlah dia kubur Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau dikuburkan dekat dengan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh, seorang ketua kaum Ansar, dan ketika beliau meninggal bergegar arasy. Kalau nak cari di perkuburan Baqi', satu hari nanti insya-Allah saya akan bicarakan siapakah para sahabat dan ahlul bait yang dikuburkan di perkuburan Baqi' dengan petanya sekali, insya-Allah. Baik. Apa kata beliau? Sami'atun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba yang berpuasa sehari di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifa, kecuali Allah akan menjauhkan dirinya daripada neraka dengan sebab itu, dengan sebab dia puasa tadi itu, sejauh 70 musim, iaitu 70 tahun perjalanan. Allah. Tapi syarat dia berpuasa ikhlas kepada Allah. Sehari dia puasa, dia jauh daripada neraka itu 70 tahun. Kalau 2 hari 140 tahun. Kalau 3 hari, jaraknya daripada neraka itu 210 tahun. Allahu Akbar. Kalau Ramadan 29 hari, 30 hari. Allah, itu kurniaan Allah yang Allah bagikan pada kita, kurniaan yang sangat besar sekali. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain juga daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man sama yauman fi sabilillah, sesiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah. Di jalan Allah ni ulama menafsirkan orang yang dalam peperangan, orang yang menjaga border termasuk juga tu, sebahagian menafsirkan sebegitunya, tetapi ini lebih jelas pada orang yang berperang di jalan Allah. Ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa, Allah akan menjauhkan dirinya daripada neraka sejauh 70 musim, 70 tahun perjalanan. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tabarani, Imam Al-Baihaqi, Imam Abdul Razzaq, Imam Ibnu Abi Asim, Imam Abu Awana, Imam Ibnu Bishran dan Imam Sa'id ibn Mansur. Alhamdulillah, penerangannya lebih kurang sama dengan hadis yang ke-17 tadi.
Mari kita lihat hadis yang ke-18 daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah." Sesiapa yang berpuasa sehari pada jalan Allah, ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Allah akan menjauhkan neraka Jahannam daripadanya sejauh perjalanan 100 tahun. Hadis ini riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Pelbagai riwayat tadi kan, riwayat yang pertama menyebutkan sehari berpuasa Allah akan jauhkan dia daripada neraka sejauh 70 tahun. Ini pula 100 tahun. Bukan 100 meter ni, bukan 100 kilometer, tapi 100 tahun. Allah. Banyak-banyaklah berpuasa hadirin. Ini termasuk puasa sunat dan termasuk puasa wajib. Hadis yang ke-19 daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah." Sesiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan. Allah akan menjadikan parit. Bila parit itu jadi penghalang di antara dirinya dengan neraka. Macam mana? Kama bainas samai wal ard. Seperti jauhnya langit dan bumi. Langit dengan bumi ni berapa jauh hadirin? Masya-Allah. Langit dunia, sama'ud dunia pun kita tak tahu. Ini kan pula langit pertama. Langit yang di atas tu bukan langit pertama. Allah ada 7 lapis langit. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah Azza wa Jalla dalam surah Tabarak, jangan ditinggalkan baca setiap malamnya, menjadikan 7 lapis langit. Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni atas. Langit yang pertama atas tu bukan lagi, itu baru langit dunia nama dia. Langit pertama atas lagi, tang mana wallahu alam. Masya Allah, hadis ini riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Mari kita lihat hadis yang ke-20, tajuknya puasa dan membaca Al-Quran memberi syafaat pada hari kiamat. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As, sesungguhnya radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat. Alhamdulillah. Yaqulu siyam, puasa berkata, itu tak pelik. Kita baca dalam surah Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini, hari kiamat, kami khatamkan, kami peterikan mulut mereka itu, tak ada bercakap. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, bersaksi nanti. Dan wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki-kaki mereka itu bersaksi atas apa yang mereka kerjakan dulu di dunia. Kalau tangan yang tak ada mulut ini boleh berbicara, kalau kaki yang tak ada mulut boleh berbicara, sama juga dengan puasa. Yaqulu as-siyam, berkatalah puasa itu, apa kata puasa? Ay Rabb, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar. Aku menghalangnya daripada makan dan syahwat pada waktu siang. Memang bila orang itu berpuasa tak boleh makan dan minum dan memenuhi syahwatnya pada siang hari, walhal itu semua halal kan? Fasyafi'ni fihi, maka berilah syafaat kepadaku untuknya. Aku akan bagi syafaat kepadanya dengan syafaat yang kau bagikan ya Allah. Wa yaqulul Quran, Quran pula berkata, mana'tuhul nauma minal lail bil lail, mana'tuhul nauma bil lail. Aku telah menghalangnya daripada tidur malam sebab dia pulun baca Quran pada waktu malam. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah syafaat kepadaku untuknya. Qala, masya-Allah. Kata perawi hadis ini, fayushaffa'ani, maka kedua-duanya pun memberi syafaat kepadanya. Masya-Allah.
Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi dan Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Mari kita baca satu hadis lagi sebelum kita berehat, iaitu hadis yang ke-21 muka surat 37, pintu Ar-Rayyan untuk orang yang berpuasa. Di syurga banyak pintu. Syurga kan ada 10 pintu. Pintu sedekah tu namanya As-Sakhawah. Pintu untuk orang yang berpuasa namanya Ar-Rayyan. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah." Sesiapa yang menafkahkan sepasang hartanya pada jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, dia akan diseru daripada pintu-pintu syurga, akan ada yang memanggilnya, ya Abdullah hada khairun, wahai hamba Allah, ini adalah suatu kebaikan. Faman kana min ahli salah, maka sesiapa yang termasuk daripada ahli salah, selalu dia solat di muka bumi dulu. Du'iya min babis salah, akan diseru daripada pintu solat khas. Pintu itu akan ada penjaganya menyeru, mari masuk orang yang solat selalu. Wa man kana min ahli al-jihad, sesiapa yang termasuk daripada ahli jihad di dunia dulu, dia berperang, dia menyertai peperangan, menyempatkan dirinya mempertahankan agama Allah dalam peperangan, du'iya min babil jihad, akan diseru, dipanggil daripada pintu jihad. Masya Allah. Wa man kana min ahli siyam, sesiapa yang termasuk daripada ahli puasa, dia selalu berpuasa di muka bumi dulu. Syarat mesti berpuasa Ramadan. Dengan puasa sunat itu banyak, Ramadan tak puasa itu tak jadi. Dia nak diterima yang sunat itu wajib mesti selesai. Masya Allah. Baik, du'a min babir rayyan, akan diseru daripada pintu Ar-Rayyan, orang yang khusus berpuasa tadi. Wa man kana min ahli sadaqah, sesiapa yang termasuk daripada ahli sedekah, selalu dia bersedekah di dunia dulu. Du'a min babis sadaqah, akan diseru daripada pintu sedekah. Tak disebut nama pintu tu, sebahagian riwayat menyebut As-Sakhawah. Faqala Abu Bakrin, lalu Abu Bakar berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata radhiyallahu ta'ala anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, aku menembusmu dengan ayah dan ibuku ya Rasulullah. Maksudnya, kalaulah harus aku untuk mendapatkan Tuhan, keredaan Tuhan dengan mengorbankan ayah dan ibuku, mereka jadi tebusan, engkau lebih mulia ya Rasulullah. Itu maksudnya. Ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin, tidaklah ada sebarang darurat ke atas orang yang diseru daripada pintu-pintu tersebut. Fahal yuda'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, lalu apakah ada orang yang akan diseru, dipanggil daripada kesemua pintu itu? Ada tak ya Rasulullah? Pintu Ar-Rayyan kan khas untuk orang yang berpuasa, pintu salat untuk orang yang berpuasa, pintu As-Sakhawah untuk orang yang bersedekah, khas orang yang banyak buat benda itu. Ya Rasulullah, ada tak seorang hamba yang akan dipanggil, semua pintu tu panggil dia sebab semua benda yang dia buat? Allah. Qala sallallahu alaihi wa sallam, baginda sallallahu alaihi wa sallam bersabda, na'am, ya, wa arju an takuna minhum, wa arju an takuna minhum, ya, dan aku mengharap kamulah orang itu termasuk daripada mereka. Allah. Kemuliaan Sayyidina Abu Bakar. Semua pintu, sebab Sayyidina Abu Bakar buat semua kebaikan, solat, jihad, sedekah, puasa, semua. Itulah kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita berhenti sebentar hadirin, kita sambung selepas ini insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sidang penonton yang budiman pada hadis yang ke-22, muka surat 39. Daripada Sayyidina Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu berkata, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di dalam syurga ada sebuah pintu yang dipanggil Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah. Orang yang berpuasa di dunia akan masuk melaluinya pada hari kiamat nanti. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya selain daripada orang itu. Selain daripada orang yang berpuasa, orang lain tak boleh masuk. Yuqalu, nanti akan dipanggil, diseru, aina saimun, di mana orang yang berpuasa? Fayaqumun, lalu mereka yang berpuasa akan bangun. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memasukinya pintu tadi tu melainkan mereka yang berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila mereka sudah masuk semuanya, ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, maka pintu ditutup, tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya lagi. Ini khas pintu untuk orang yang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Tabarani, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Awanah dan Imam Abad ibn Humaid. Mari kita lihat hadis yang seterusnya tentang doa dikabulkan ketika berpuasa. Hadis yang ke-23 daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 orang yang tidak akan ditolak doa-doa mereka. Mustajab kalau mereka berdoa. 1. As-saimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Lelaki baik, perempuan baik. Puasa sunat baik, puasa wajib baik. Masya-Allah. Wal imamul adil. Yang kedua, seorang imam ataupun pemerintah yang adil. Apa dia adil? Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya, sesuai pada tempatnya. Wada'u syai' fi makanihi, meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Adil dalam Islam itu tak semestinya sama rata. Seorang ayah yang ada 2 orang anak lelaki dengan perempuan, dua-dua perform bagus dalam exam, ayah sebagai suatu tanda penghargaan belikan songkok kepada anak lelaki. Apakah kerana bersikap adil akan dibelikan songkok yang sama kepada anak perempuan? Sudah pasti tidak. Tapi dibeli tudung untuknya. Itu namanya adil. Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Begitu juga seorang pensyarah ataupun seorang guru, anak murid sama dalam kelasnya. Sebaya satu kelas yang sama, tetapi kenapa Zaid dapat A? Kenapa Umar dapat A+? Kenapa Muhammad dapat lain? Apakah guru itu, pensyarah itu tidak adil? Tak adil. Kenapa? Melihat performance masing-masing. Walaupun anak murid yang sama, umur yang sama, di kelas yang sama. Itulah maksudnya adil di dalam Islam tidak semestinya sama rata, tetapi meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Seorang ayah yang ada anak di sekolah tadika dan di sekolah rendah dan di universiti. Seorang anak tadika dibaginya minuman, makanan begitu sahaja. Kalau yang dia sekolah rendah dibaginya RM10 contoh. Kalau di universiti dibaginya RM50. Anak yang sama, walaupun permintaan yang sama juga duit daripada kedua orang ini,
Abah nak kami perlukan duit. Abah kami perlukan duit. Kenapa yang di universiti dia bagi RM50? Kenapa yang di sekolah rendah RM1? Itu namanya adil, sesuai dengan keperluan masing-masing. Di sekolah rendah keperluannya tidak seperti keperluan yang banyak untuk anak-anak yang belajar di universiti. Adapun yang tadika tadi itu yang tak perlu bagi duit tak apa, bagi saja makanan dan sebagainya. Nah, ini namanya adil. Nah, karena itu keadilan Allah Subhanahu wa taala meletakkan hamba-Nya yang beriman dan bertakwa di dalam syurga. Adapun yang di neraka, kerana mereka itu berbuat maksiat kepada Allah, orang yang bertakwa itu dimasukkan ke dalam syurga dan kebahagiaan dan kegembiraan. Kenapa? Itu namanya adil. Nah, konsep adil ini panjang kalau kita nak bicarakan. Jadi seorang imam yang adil, doanya dimakbulkan oleh Allah. Yang ketiga, wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu fawqal ghamam. Doa seseorang yang dizalimi, Allah akan mengangkat doanya ke atas awan. Wa tuftahu laha abwabas sama', dibukakan pintu-pintu langit untuknya, untuk doa tadi tu. Jaga-jaga, sebab doa orang yang zalim tu makbul. Wa yaqulur rabb, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la ansurannaka walau ba'da hin, pasti aku akan menolongmu walaupun selepas beberapa ketika. Bermakna pasti Allah akan kabulkan doanya itu. Sebab itu doa orang yang zalim itu sangat ditakuti, kerana tadi disebut terus sampai kepada Allah dan Allah akan kabulkan. Kerana itu hadirin, janganlah menzalimi orang lain. Semalam kita sebut dalam hadis, kambing yang menanduk kambing yang lain, mati kambing yang seekor itu, kambing yang mati itu nanti akan tuntut kepada kambing yang menanduknya di akhirat nanti. Kalau kambing sahaja yang menuntut, ini kan pula manusia. Masya Allah, tabarakallah. Karena itu jangan zalim dengan orang. Kalau sudah terzalim, mohon ampun, mohon maaf. Sama juga memfitnah orang, itu juga termasuk di dalam zalim. Yang memfitnah ini, Allahu Akbar, sangat besar implikasi dan kesannya hatta selepas kematian. Saya teringat guru kami menyebutkan ada seorang yang saleh di kalangan habaib, ada orang memfitnahnya. Lalu orang itu sedar dirinya memfitnah, besar dosa fitnah itu, wala fitnatu asyaddu minal qatli, dan dosa memfitnah itu lebih besar bahayanya daripada membunuh. Menzalimi ini juga termasuk di dalam perkataan zalim, memfitnah orang ini tadi. Dia sedar orang ini tadi, lalu dia mohon maaf kepada Habib. Habib ini tadi mengatakan, ya, saya maafkan, tapi dengan syarat. Apa dia? Kamu datang ke rumah saya dengan bawa apa kita panggil tu, yang kita buang debu tu, pembersih. Nah, pembersih debu tu yang ada macam bulu ayam tu. Nah, dulu dia seperti bulu ayam. Sekarang dah ada macam plastik-plastik ataupun yang seperti plastik yang seperti bulu juga. Nah, seperti bulu-bulu halus. Kalau kita nak sapukan ataupun bersihkan meja daripada debu-debu ataupun library kita, buku-bukunya tu, nampak hadirin, apa nama benda tu? Pembersih bulu ayam lah kita kata. Kamu bawa ke rumahku, dan daripada rumah kamu, kata Habib ini tadi, bagi tahu orang yang sudah insaf untuk datang ke rumah Habib tadi dengan bawa pembersih debu tadi, dengan daripada rumahmu dicabut bulu ayam tadi tu sampai ke rumah saya. Dia buat. Nah, kerana beliau memang memfitnah Habib ini dan rasa menyesal kerana tahu besarnya dosa mengumpat. Lalu dia buat, daripada rumahnya dibawanya pembersih bulu ayam tadi tu,
pembersih daripada bulu ayam tadi, daripada rumahnya dicabut, selai, sampailah ke rumah Habib. Akhirnya sampai di rumah Habib yang saleh ini tadi, tinggal batang sajalah, sebab bulu-bulunya sudah dibuang. Kata Habib, satu lagi untuk saya maafkan kamu, bulu-bulu yang kamu cabut tadi tu kumpulkan kembali. Masya Allah, ini tugas yang bukan senang. Bulu ayam yang dah dicabut kan berterbangan, bukan senang nak kutip, tapi kerana rasa insaf untuk dimaafkan oleh Habib, maka dia buat. Akhirnya dia patah balik dan ambil apa yang ada. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang budiman, agak-agak dapat tak dia kumpulkan seperti banyaknya bulu ayam yang pada asal melekat di tempat pembersih bulu ayam tadi itu? Sudah pasti tidak kan? Tapi dia berusaha juga cari mana yang dapat. Dah banyak diterbangkan oleh angin, malah kadang-kadang tak jumpa pun sebab dah jauh diterbangkan. Akhirnya dia datang kembali pada Habib. Bib, inilah sahaja yang saya dapat. Sedikit sangat-sangat banding dengan banyaknya bulu ayam pada asal dan pada awal yang melekat itu. Kata Habib, saudara, sebenarnya saya sudah maafkan kamu sebelum kamu datang ke sini lagi. Tapi saya nak bagi tahu, fitnah-fitnah yang kamu taburkan itu adalah seperti bulu-bulu ayam yang kamu cabutkan itu. Sudah menebar luas di tempat lain. Apakah mungkin kamu untuk tarik balik? Naam, itulah hati-hati hadirin. Dalam bab memfitnah, dalam bab gosip, dalam bab mengata dan sebagainya. Tambah lagi zaman kita sekarang dengan medsos, kata orang, media sosial, dengan Facebooknya, dengan rakaman yang sebegini, dengan WhatsApp itu, ya Allah, insaflah hadirin. Jangan menulis di blog baik, di Facebook baik, Instagram baik, di WhatsApp baik, melainkan semuanya benda yang baik-baik. Sebab kalau ia melibatkan gosip, ia melibatkan fitnah, ia melibatkan kata-kata yang keji, merendah-rendahkan orang, itu kan nanti disebarluaskan walaupun kita padam, yang tempat orang lain tu macam mana? Ya Allah, mudah-mudahan Allah celikkan hati nurani kita ini untuk melihat bahayanya fitnah itu, dan fitnah itu termasuk di dalam kezaliman. Na'udzubillahi min zalik. Itu belum lagi kalau orang yang difitnah itu berdoa, kan makbul doanya, sebab doa orang yang zalim itu sangat makbul. Baik, mari kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, sudah kita sebutkan tadi, Al-Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Keterangan mengenai hadis ini Imam Nawawi rahimahullahu taala alaih. Imam Nawawi seorang imam yang sangat berjasa kepada Islam, hadiah daripada Allah untuk umat ini. Beliau meninggal pada tahun 676 Hijriyah pada umur 45 tahun, tak sempat nak kahwin. Tetapi Masya Allah, barakah umurnya itu. Kitab-kitab beliau, mana library yang dalam dunia ini yang tidak ada kitab beliau. Sebut sahaja Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis 40. Sebut sahaja Riyadhus Salihin. Sebut sahaja kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar beliau ini sangat tinggi nilainya, sehingga sebahagian ulama mengatakan kalau tidak ada duit untuk membeli kitab Al-Adhkar ini, jual rumah. Sehingga kata-kata yang masyhur oleh sebahagian ulama, bi'ad dar washtaril adhkar, jual rumahmu dan beli kitab Al-Adhkar. Bermakna kitab Al-Adhkar itu lebih bernilai daripada rumah. Demikian karangan-karangan yang lain, antaranya kitab Minhaju At-Talibin. Jangan keliru dengan Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin itu kitab tasawuf karangan Al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatil Anam Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitab Minhaj Al-Abidin itu kitab tasawuf karangan Al-Imam Al-Ghazali. Kitab Minhajut Talibin ini karangan Al-Imam yang sangat
mulia ini, iaitu Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab Minhajut Talibin ini, kata ulama, mesti ada untuk mufti, untuk para mufti, untuk orang-orang yang berkecimpung dalam bab fatwa dan dalam dunia fiqh. Kenapa? Kitab Minhaj ini dikatakan oleh ulama, man qara'al minhaja haja, siapa yang membaca dan khatam dan faham dan hadam kitab Minhaj, Minhajut Talibin, haja, dia akan menjadi orang yang alim dalam bab fiqh. Nah, kalau kita nak cerita tentang beliau, subhanallah, sangat panjang sekali. Beliaulah yang mensyarahkan kitab Sahih Muslim, hadis-hadis sahih dalam kitab Sahih Imam Muslim itu disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, apa kata beliau tentang hadis yang kita baca tadi, 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Ingat lagi, yang pertama sekali, orang yang berpuasa, nah, sehinggalah dia berbuka puasa. 6. Yang kedua, orang yang menjadi pemimpin yang adil. Yang ketiga, orang yang dizalimi. Apa kata beliau? Hadis ini menunjukkan bahawa disunatkan orang yang berpuasa untuk berdoa daripada awal hari, bermaksud subuh, hingga dia berpuasa hingga ke akhirnya, hingga waktu berbuka puasa. Doa banyak-banyak. Tuan-tuan, alhamdulillah kan sekarang kita berpuasa sekarang ni. Siaran ini kan bersiaran waktu pagi sebegini, maka banyak-banyakkan doa. Alhamdulillah, kata beliau Imam Nawawi menunjukkan orang yang berpuasa itu ambil peluang berdoa daripada pagi sampai ke maghrib. Ambillah masa-masa yang sesuai untuk kita berdoa dan menjaga adab-adab doa, ya, jangan lupa. Apa dia adab-adab doa? Adab-adab doa, 1, puji Allah dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersalawat, bagi salam kepada Rasulullah SAW, kepada ahli keluarga baginda dan kepada para sahabat, tabi'in pun bagus juga. Barulah kita istighfar. Allahumma ghafir li dhunubi wa li walidayya. Lepas istighfar, barulah kita minta doa dalam bahasa apa pun boleh. Sudah, kemudian tutupkan dengan salawat. Kita ulang balik pertama sekali adab doa dalam pembacaan doa, ya. Dipuji Allah dahulu, kemudian bersalawat ke atas Nabi dan memberi salam ke atas baginda dan ahli keluarga baginda dan para sahabat dan tabi'in kalau boleh. Barulah kita istighfar lagi. Barulah kita mohon apapun permohonan. Kalau kita tak pandai bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Barulah, jangan lupa tutup dengan salawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tutup lagi dengan pujian lebih bagus, walhamdulillahi rabbil alamin, amin ya rabbal alamin. Gitu. Kerana doa yang tidak dibuka dengan salawat, tidak ditutup dengan salawat, dia antara langit dengan bumi sahaja, tak naik ke atas. Tolong diingat ini sama-sama. Itu kalau berdoa sebegini. Kalau doa yang sudah memang khas, itu tak perlu lagi bersalawat. Contohnya doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, begitu. Contohnya doa naik kenderaan, tak perlu lagi alhamdulillahirabbil alamin, tak perlu lagi. Terus subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Contoh doa pakai minyak wangi, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Doa masuk tandas, tak perlu lagi dengan yang 5 kita sebut tadi tu. Baik. Sambung, kenapa dia kena doa daripada awal dia berpuasa subuh tu sampai akhir dia berpuasa waktu maghrib? Kerana dia termasuk orang yang sedang berpuasa ketika itu. Kan doa tadi makbul ketika dia berpuasa. Disunatkan orang yang masih dalam keadaan berpuasa berdoa untuk kebaikan akhirat dan dunianya, termasuk juga dalam perkara yang disukainya. Jangan lupa juga untuk mendoakan orang Islam yang lain. Ambil kesempatan. Nah, kita sekarang diuji oleh Allah dengan virus corona ini. Banyak-banyak berdoa waktu sekarang ini sebab kita sedang berpuasa. Masya Allah, tuluskan ikhlas kita berdoanya. Tak pandai dalam bahasa Arab, berdoa dengan bahasa
Melayu pun boleh juga. Dan doa juga untuk orang lain juga, kesempatan. Kita doakan orang, orang doakan kita. Dalam riwayat yang lain daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin." 3 doa yang mustajab, yang dimakbulkan oleh Allah, yang diperkenalkan oleh Allah. 1, da'watus saim, doa orang yang berpuasa. Maksudnya daripada dia berpuasa subuh sampai maghrib, sangat mustajab. Wa da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, dan doa orang yang bermusafir. Apa dia? Orang yang bermusafir lebih daripada 2 marhalah. Kalau ikut guru kami 82 marhalah, 82 kilometer sudah mencukupi. Sebahagian yang lain mengatakan 90. Itu khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 85, 86 dan sebagainya. Jadi selama mana kita ikut kata guru kita, yang guru kita ini belajar daripada guru balik, guru lain pula belajar daripada guru lain, dan diambil daripada kitab-kitab yang mu'tabar, boleh sahaja kita berpegang. Janganlah lupa kita mengaji secara talaqi, hadirin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabarani dan Imam Ibnu Masi. Mari kita lihat hadis yang ke-24 pada muka surat yang 42. Cantik pula nombornya tu. Hadis yang ke-24 muka surat 42. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, "Inna lis-saimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad." Inna lis-saimi 'inda fitrihi la da'watan la turad ma turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka puasa ni memiliki doa yang tidak akan ditolak Allah. Ini spesifik lagi. Tadi kan daripada mula puasa sampai buka puasa. Tapi kemuncaknya ketika berbuka puasa. Sebab itulah hadirin, hadis ini kita lihat dulu riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, Imam Ibnu As-Sunni dan Imam At-Tayalisi. Sebab itu kami diajar oleh guru kami. Kita pun ajak hadirin, isteri, anak-anak, kalau nak sediakan makanan, sediakanlah sebelum itu lebih awal, supaya nanti katalah 10 minit lah ya, kita dah ada di hadapan makanan masing-masing. Dan ketika itu kita berdoa. Dan ada hadis yang panjang daripada Sayyidina Salmanul Farisi, fa'akthiru fihi bi arba'ati khisal. Di bulan Ramadan banyakkan menyebut 4 perkara ini. Yang pertama, 2 ammal khaslatani, adapun 2 la yastaghni, tidak ada seorang pun yang boleh terlepas daripadanya. Bermaksud setiap orang mesti nak 2 ini. Wa ammal khaslatani, adapun yang 2 lagi, ini disukai oleh Allah. Dalam hadis menyebut fa ammal khaslatani, adapun 2 yang awal, ini Allah, ini hamba mesti 2 yang awal ini Allah sangat menyukainya. Dan 2 yang lagi hamba mesti berhajat padanya. Ternyata 2 yang awal adalah 1 istighfar, yang kedua bersyahadah. Itu disukai oleh Allah. Allah suka orang yang bersyahadah padanya sebab menunggalkan Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua beristighfar, maksudnya mengakui akan dosa dan kesalahan. 2 ini mesti kita berhajat, mohon kepada Allah syurga dan mohon dijauhkan daripada api neraka. Sebab itu kita diajar di dalam hadis itu disebut apa dia? Yang pertama dia menyebut bersyahadah kepada Allah, yang kedua dia beristighfar. Lalu kita baca doa dengan kedua tangan diangkat, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Itu. Barulah yang 2 lagi kita minta syurga dan neraka, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar.
Dua pertama diguna sirah mufrad. Asyhadu, aku menaik saksi. Astaghfiru, aku mohon ampun. Aku, kenapa? Sebab kita bersaksi dan kita mohon ampun kita ini supaya lebih touching lagi. Adapun masuk syurga dan jangan dimasukkan ke dalam api neraka, itu kita doa untuk diri kita, untuk keluarga kita dan semua orang. Begitu juga neraka, kita doa untuk diri kita, keluarga dan semua orang. Itulah kenapa kita baca dengan kedua angkat tangan. Kita akan baca sebelum buka puasa tu. Ini termasuk di dalam doa juga ya. Yang disebut tadi tu, inna lis-saimi 'inda fitrihi da'watan ma turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu doa yang tidak ditolak oleh Allah ketika dia berbuka puasa. Sebab tu kita doa dengan jalan tadi tu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kalau guru kami Syekh Nuruddin, beliau ajar selitkan juga dengan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang balik. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tadi sambung lagi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang lagi sampai kita buka puasa. Ambillah masa dalam 5 minit terakhir ke 5 minit yang awal kita doa apa hajat. Kan kita ni banyak hajat. Doa dulu 5 minit awal tu apa saja doa. Tak pandai baca kitab, buku, boleh. Jangan lupa dengan 5 tadi tu. Pertama, dengan memuji Allah, bersalawat ke atas Nabi dan memberi salam ke atas baginda, ke atas keluarga baginda, ke atas sahabat dan tabi'in. Kemudian beristighfar. Kemudian baru berdoa. Apa kita minta doa? Tutup dengan salawat dan dengan pujian kepada Allah. Itu 5 minit pertama. Barulah 5 minit yang terakhir sama-sama angkat dengan anak-anak, dengan isteri ya. Kalau boleh jangan sibuk lagi lah dengan sediakan lagi makanan. Kita dah concentrate waktu tu. Sebab sayang kan, kemuncak waktu dimakbulkan doa adalah ketika itu. Jadi kita pun baca doa yang kita bacakan tadi. Naam. Untuk tajuk yang keseterusnya, iaitu puasa termasuk amalan yang terbaik di sisi Allah dan penyebab dimasukkan ke dalam syurga, insya-Allah hadirin kita akan bahaskan esok hari dengan izin Allah ya. Kita berhenti dulu di sini. Mudah-mudahan kita dapat amalkan apa tadi. Ketika hampir nak buka puasa, katalah 10 minit, 5 minit yang pertama kita doa masing-masing. Sebab hajat kan berbeza masing-masing. Barulah yang ke akhir itu kita baca dengan kedua angkat tangan dengan satu suara ramai-ramai. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang lagi. InsyaAllah semoga berjumpa kembali untuk esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyakkan berdoa ketika berpuasa ini, terutama sekali ketika nak berbuka puasa nanti insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.